Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda menonton Pantau Agenda Reformasi dan sudah tentu ini adalah waktunya dan juga hari ini tarikhnya 1 Mei 2023. Apabila bercakap tentang 1 Mei, yang lebih signifikan dan juga yang lebih diutamakan adalah berkaitan dengan Hari Buruh ataupun Hari Pekerja untuk tahun 2023. Dan sebelum nak memulakan diskusi bersama dengan tetamu selepas ini, kalau boleh saya nak bacakan beberapa artikel-artikel ataupun beberapa laporan berita yang mana antara lain berkaitan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberikan jaminan kerajaan akan menilai dan juga mengkaji semula gaji penjawat awam yang disifatkan masih tidak memuaskan pada ketika ini. Beliau berkata kajian itu membabitkan pekerja grade rendah dan menengah dalam sektor itu. Beliau berkata demikian dalam ucapan sempena Hari Pekerja di Putrajaya. Gaji penjawat awam, upahnya. Ya, saya di antara perkara yang pertama yang saya sebut, memang saya tahu upah penjawat awam terutama di peringkat rendah dan menengah tidak memuaskan. Sudah sampai ketikanya kita buat penilaian dan kajian semula. Ini tepuk awal sangat. Dan ini jaminan saya, sudah. Sebagian sudah kenal saya dan kenal rakan-rakan saya. Dan kita bagi komitmen. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa kerajaan pimpinannya akan campur tangan dalam memastikan kadar upah pekerja adalah setimpal dengan produktiviti mereka menerusi pelbagai insentif. Ucap beliau lagi, kerajaan Madani akan tidak mewarisi kepimpinan lama, sebaliknya mereformasikan sistem yang lebih efisien dalam memastikan kebajikan dan juga kesejahteraan pekerja di Malaysia diberi keutamaan. Namanya peningkatan produktiviti. Malaysia ini catat peningkatan produktiviti. Tapi kadang-kadang kita lihat di syarikat-syarikat yang mencatat keuntungan berbilion ringgit, produktiviti meningkat, keuntungan meningkat, tetapi upah pekerja tidak meningkat. Saya telah gesa dan pesan perkara ini. Ya. Kerana ada ketikanya di mana kerajaan harus campur tangan. Kita berikan insentif. Kita berikan kemudahan percukaian yang baik. Dan saya dan rakan-rakan dalam Jemaah Menteri punya dasar yang jelas. Apa saja yang perlu untuk menarik pelaburan, insentif, ease of doing business, mempercepatkan kelulusan, semua kita robah. Kerana ini kerajaan Madani bukan mewakili dan mewarisi sistem yang lama. Kita nak lebih efisien, kita nak pelabur lebih yakin. Tapi dalam masa yang sama, labor dan majikan harus faham, ini Malaysia Madani mesti prihatin terhadap nasib pekerja dalam negara kita. Baik, dan kerajaan juga bersetuju untuk memberikan peruntukan sejumlah RM1 juta masing-masing kepada Kongres Kesatuan Pekerja Malaysia MTUC dan Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam QPEX. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peruntukan itu bertujuan untuk memastikan pengurusan kedua-dua pertubuhan itu menjadi lebih kemas. Dan tambah beliau lagi, peruntukan ini merupakan peruntukan awal dan permulaan kepada Kesatuan Pekerja di Malaysia. Saya jamin, saya jangan bimbang. Ya. Dan kerana menghormati dan mengiktiraf peranan dua-dua kesatuan gergasi negara kita ini, saya nak pastikan bahawa pengurusan pada badan ini lebih kemas dan cekap. Saya akan tambah RM1 juta kepada MTUC dan RM1 juta kepada QPEX sebagai permulaan. Baik, kalau boleh untuk waktu ini saya nak bersama dengan Datuk Muhammad Syafiq BP Mamal. Datuk Muhammad Syafiq adalah Presiden Majlis Rangkaian Kesatuan Sekerja Antarabangsa Malaysia, UNI MLC. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk, mungkin sebelum kita nak meneruskan diskusi, nak menyentuh beberapa perkara berkaitan dengan isu sektor pekerjaan ini, tetapi mungkin sebagai permulaan, reaksi dan juga respon Datuk melihat kepada apa yang diungkapkan dalam ucapan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam sempena dengan Hari Pekerja 2023 dengan mengangkat temanya pada tahun ini adalah pekerja pemangkin wadah Malaysia Madani. Datuk. Pertama, kita ucapkan tahniah kepada
Datuk Seri Anwar kerana telah memberi satu ucapan yang begitu padat, dan ucapan itu telah pun diterima baik oleh semua yang hadir dalam majlis pada pagi ini, termasuk diri saya sendiri. Dan apa yang penting sekarang ni, kita perlu menterjemahkan ucapan yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pagi tadi. Untuk nak terjemahkan ini sangat penting kerana ada beberapa perkara yang tersirat dalam ucapan tersebut, maka kita kena halusi. Makna kata kita kena adakan lebih banyak engagement dengan kerajaan. Cari jalan tengah bagaimanakah kita boleh memberi satu pembelaan kepada pekerja dan juga majikan di negara ini. Datuk, dalam mana untuk menterjemah apa yang diungkapkan dan juga apa yang disampaikan oleh Perdana Menteri dalam ucapannya, kita mengangkat tema pekerja pemangkin wadah Malaysia Madani, antara yang diberi tumpuan selain pada kita melihat berkaitan dengan gaji dan juga produktiviti, saya rasa itu perkara yang cukup penting dan juga paling dinanti-nantikan oleh semua. Soal tentang masa depan pekerjaan, iaitu berkaitan dengan automasi dan juga digitalisasi. Dua perkara ini cukup penting dalam mana kita bercakap tentang di mana dan juga ke mana hala tuju sektor pekerjaan di Malaysia. Sedikit pandangan Datuk berkaitan dengan digitalisasi dan juga automasi dalam sektor pekerjaan ini. Ini saya rasa tepat sekali saranan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi, dan saya juga telah menyatakan sebentar tadi bahawasanya kita kena terjemahkan ucapan tersebut. Mana kalau kita kata digitalisasi dan sebagainya, siapa yang bertanggungjawab untuk menerokai perkara-perkara ini atau untuk nak mendahulukan perkara ini? Kerana di mana-mana pun hari ini kita dengar semua orang bercakap digitalisasi dan sebagainya. Tetapi untuk hala tuju ni kita kena merangka perkara ini secara holistik. Jadi makna kata tidak ada di antara pekerja-pekerja tercicir dalam kelompok ini. Jadi untuk nak buat ataupun nak memulakan perkara ini, kita ada baiknya menubuhkan satu jawatan kuasa kecil di peringkat atas supaya mereka-mereka ini dapat memahami dengan sejelas-jelasnya mengenai apa yang telah dinyatakan oleh Perdana Menteri mengenai digitalisasi. Kita tidak mahu melihat perkara ini disalahartikan dengan adanya digitalisasi ini, maka pembuangan kerja itu akan berlaku. Ini bukan tujuan sebenarnya. Tujuan sebenarnya bila digitalisasi ini disebut tadi, maknanya lebih banyak modernisasikan otomasi kita dan juga lebih kita nak cepat atau nak segerakan kita punya production dan sebagainya. Jadi untuk nak membuat perkara ini, kita mesti ada training and retraining, itu sangat penting. Sekarang ini bahagian-bahagian syarikat-syarikat tidak boleh mendiam diri untuk mendengar saja ucapan ataupun ungkapan daripada Perdana Menteri. Yang lebih penting sekarang ni put on action sekarang ni. Daripada action itulah sangat kita ambil berat. Jikalau kita tidak merealisasikan perkara ini secara holistik dan juga secara konstruktif, mungkin ucapan itu tinggal kepada ucapan dan kita akan ketinggalan. Jadi untuk memulakan perkara ini, semua pemegang-pemegang taruh itu perlulah dipanggil untuk membuat satu perbincangan secara menyeluruh supaya mereka memahami apakah yang telah dinyatakan oleh Perdana Menteri pada hari ini. Datuk, satu perkara yang sukar untuk kita nafikan berkaitan dengan persepsi dan juga kebimbangan orang ramai apabila kita bercakap tentang digitalisasi dan juga automasi, impak dan juga implikasinya dalam sektor pekerjaan. Seperti yang Datuk katakan berkaitan mungkinkah kebimbangan orang ramai, adakah nanti jenis ataupun segmen-segmen pekerjaan tertentu akan dilupuskan dalam masa beberapa tahun akan datang. Tapi dengan adanya seperti yang diutarakan oleh Datuk berkaitan perlunya ada satu jawatan kuasa untuk memahami apa yang diucapkan dan apa yang diungkapkan oleh Perdana Menteri berkaitan dengan kita bercakap tentang sektor pekerjaan mengguna pakai dan juga mengutiliskan apa yang penting tentang digitalisasi dan juga automasi ini. Bagaimana kita nak ubah persepsi dan juga kebimbangan orang ramai tentang manfaat dan juga kelebihan yang akan ada apabila kita menggunakan sebaik mungkin teknologi-teknologi yang disebutkan oleh Perdana Menteri pada awal tadi?
Saya kira bagi permulaan, semua pihak kena develop kejujuran dan keikhlasan lah. Kalau kita boleh mewujudkan kejujuran dan keikhlasan, maka the mutual trust automatic akan berada. Apabila kita mempunyai mutual trust yang bagus, maka kita boleh melangkah ke hadapan. Step by step kita boleh pergi. Mungkin juga kita boleh adakan some pilot project mengenai perkara ini, industri-industri mana, bahagian-bahagian mana yang patut kita dahulukan. Dan sudah sampai masa sekarang ini, modul itu sangat penting. Semua orang bercakap digitalisasi dan modernisasi, tetapi modul itu sangat penting. Kita kalau boleh pakai modul dalam negara kita sendiri kerana kita bekerja mengikut budaya kita sendiri dan juga prestasi kerja pun kita ikut budaya kita sendiri. Apa yang kita kurang sekarang ni, latihan itu kurang. Latihan itu sangat penting kepada pekerja-pekerja kerana hanya dengan latihan itu sajalah maka mereka boleh berubah daripada satu pekerjaan, satu sistem kerja kepada satu sistem kerja yang lain. So kita kena wujud a new space sekarang ni. To create a new space itu sangat penting kerana kejujuran itu sangat penting. Dan majikan tak bolehlah gunakan alasan ini belanja mahal dan sebagainya. Macam Perdana Menteri kata pagi tadi, kedua belah pihak itu kena saling bekerjasama antara satu sama lain, antara majikan dan pekerja. Pekerja juga, saya rasa dia khususnya mereka-mereka di Malaysia ni sanggup belajar. Mereka ini bukan sangat berumur ataupun tidak mau belajar. Kita mau belajar, bukan tak mau belajar mengenai modernisasi. Tetapi bentuk apa yang modernisasi yang disebut tadi? Adakah ini berkaitan dengan production kita sendiri atau tempat kerja kita sendiri ataupun sebaliknya? Yang ini perlu kita adakan satu engagement atau perbincangan dengan semua belah pihak supaya hala tuju itu sangat penting. Apabila kita dah ada hala tuju, insya-Allah saya rasa semua mempunyai satu matlamat, satu visi dan satu misi, perkara ini boleh capai. Kalau tidak, hanya tinggal kepada slogan saja. Pada hari ini pun kita lihat kebanyakan orang cerita multi scaling, dia kata kita mesti adakan training yang bagus, tetapi pada kajian daripada kesatuan kita dapati kurang lebih 60 hingga 70% training yang diberi kepada pekerja mismatch. Apabila training itu mismatch, bagaimana kita boleh anggapkan pekerja itu berjaya? Jadi saya rasa trainer yang telah dilantik tadi itu pun kita kena kaji balik latar belakang mereka sama ada mereka mempunyai kepakaran atau sebaliknya. Ini suatu yang menarik apabila Datuk mengatakan dan juga menyeru supaya majikan bersifat ataupun bersikap berjiwa besar lah bila mana kita bercakap tentang kesediaan mengoptimumkan digitalisasi dan juga automasi ini, apabila berkaitan tentang kesediaan majikan dan juga pekerja itu sendiri dalam optimumkan teknologi. Tapi dalam masa yang sama, mungkin Datuk boleh kongsikan selain pada kita melihat nak mengubah persepsi dan juga kebimbangan orang ramai berkaitan dengan impak dan juga kesannya menggunakan modernisasi seperti apa yang disebutkan oleh Datuk sebentar tadi, pentingnya penggunaan teknologi seperti automasi dan juga digitalisasi ini dalam produktiviti pekerjaan. Kita melihat dan juga kita belajar dalam tempoh yang cukup mencabar 2-3 tahun lepas apabila berlakunya seluruh dunia dilanda pandemik. Jadi pada waktu ini, ya benar, kita sudah melalui satu era ataupun satu waktu yang cukup mencabar. Jadi apa pentingnya kita terus mengoptimasikan penggunaan teknologi dalam sektor pekerjaan, Datuk? Bila kita sebut teknologi moden ataupun teknologi, ini bukan saja melibatkan di negara kita. Kita boleh juga kaitkan benda ni di seluruh dunia pada hari ini. Mereka ni telah pun mewar-warkan untuk menggunakan teknologi. Jadi Malaysia ni tak maulah kita ketinggalan. Bila orang lain mempunyai teknologi yang tinggi, kita pula ketinggalan ke belakang. Jadi ini pun tidak begitu sihat. Jadi seperti saya mengatakan tadi, saya ulang balik sekali lagi, teknologi yang dimaksudkan itu daripada segi apa? Kalau kita ambil satu contoh lah, kalau pekerja-pekerja
yang kerja kat bank, misal kata dulu kita nak kena tukar cek dan sebagainya, hari ini pergi ATM kita dah boleh on the spot, kita boleh keluarkan duit dan sebagainya. Transaction tu boleh, itu satu teknologi yang ada yang kita nampak, dan juga lain-lain teknologi yang kita beli tiket kapal terbang dan sebagainya, ini teknologi. Tetapi untuk masa depan ke Malaysia ni, tuntutan teknologi itu seperti apa yang kita nakkan. Jadi kalau teknologi itu hanya disebut teknologi, kita tahu dua perkara. Satu, kepantasan, kedua, kualiti. Jadi kepantasan itu mesti maknanya kita jimatkan waktu yang terlalu banyak kita pembaziran. Kedua, apa yang kita buat itu mestilah dengan penuh dengan berhemah dan berkualiti. Jadi kalau dua ini dapat kita cantumkan, lepas tu kita pergi kepada tiap-tiap industri, insya-Allah saya berfikir kita mesti ada satu modul, kerangka tu dah ada, framework tu dah ada, semua orang boleh faham. Jadi kalau ini boleh dilakukan oleh kedua belah pihak, antara majikan dengan pekerja. Dan satu lagi saya nak tekan kat sini, majikan jangan selalu remehkan kemampuan kesatuan sekerja yang ada pada hari ini. Kita ini sebagai smart partnership, ya, kita ni rakan kongsi, rakan kerja. Kita juga ingin memberi maklumat-maklumat yang lebih baik, lebih positif, supaya bagaimana kita boleh mempercepatkan perubahan teknologi itu berlaku dalam sesuatu sektor. Datuk, kita nak pergi berehat seketika. Mungkin selepas ini kita dah bercakap tentang perlunya mengoptimumkan penggunaan teknologi baru, teknologi terkini seperti digitalisasi dan juga otomasi dalam sektor pekerjaan. Selepas ini mungkin saya nak tanyakan Datuk soalan yang cukup penting dan juga perkara dan juga apa yang mencuri tumpuan orang ramai adalah berkaitan dengan gaji dan juga tangga pendapatan. Mungkin ini juga saya kira ada perkara yang ingin disuarakan oleh Datuk sendiri. Mungkin selepas ini dalam Pantau Agenda Reformasi. Baik, kembali dalam Pantau Agenda Reformasi dan pastinya untuk waktu ini kita masih lagi meneruskan diskusi berkaitan dengan sektor pekerjaan. Tapi sebelum itu saya bercakap sedikit, ini adalah apa yang telah pun dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong As-Sultan Abdullah Rakyatuddin Al-Mustafa Billah Shah, yang mana menzahirkan ucapan Selamat Hari Pekerja sempena sambutan Hari Pekerja 2023 yang disambut pada hari ini. Yang mana yang turut menzahirkan ucapan yang sama ialah Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, dan poster ucapan Seri Paduka Baginda Berdua berhubung dengan Hari Pekerja 2023 itu dimuat naik di Facebook Istana Negara. Hari Pekerja disambut pada 1 Mei setiap tahun dan tema sambutan pada tahun ini adalah Pekerja Pemangkin Wadah Malaysia Madani. Dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyampaikan ucapan sempena sambutan Hari Pekerja 2023 di Putrajaya pada pagi tadi. Baik, untuk ini saya nak terus bersama dengan Datuk Muhammad Syafiee BP Mamal. Datuk Muhammad Syafiee adalah Presiden Majlis Rangkaian Kesatuan Sekerja Antarabangsa Malaysia UNI MLC. Datuk, kalau pada segmen pertama tadi kita dah bercakap tentang perkara yang cukup penting, iaitu berkaitan dengan produktiviti, otomasi dan juga digitalisasi dan apa kesannya terhadap masa depan sektor pekerjaan khususnya di negara kita. Untuk waktu ini mungkin boleh kita nak bercakap tentang satu topik yang cukup menarik bila kita cakap tentang sektor pekerjaan, iaitu berkaitan dengan gaji. Kalau bercakap tentang gaji minima ni Datuk, kali terakhir dinaikkan adalah pada tahun lepas, dinaikkan pada tangga 1,500 bagi gaji minima. Tapi kalau bercakap tentang gaji minima ini Datuk, ini bukan perkara baru, telah pun dibahas, didebatkan juga dibincangkan begitu lama. Sedikit pandangan melihat kepada komitmen yang telah dan juga yang dijanjikan oleh Perdana Menteri sendiri dalam ucapan pada pagi tadi berkaitan dengan gaji dan juga upah ini, Datuk. Terima kasih. Soal gaji ni kita pun dah rasa kadang-kadang rasa macam lali lah kita bercakap. Terus terang saya bercakap. Kerana setiap kali apabila kita bercakap pasal gaji, menjadi satu masalah besar kepada majikan. Majikan berpendapat gaji yang ditawarkan kepada pekerja itu sesuai dan memadai. Itu persepsi daripada majikan pada hari ini. Jadi kalau kita ambil kesimpulan yang diungkapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pagi tadi dalam ucapan Hari Pekerja, kita lihat bahawasanya ada tidak keseimbangan
tidak keseimbangan daripada segi upah yang dibayar kepada pekerja. Contohnya apa yang Perdana Menteri menyatakan pagi tadi, syarikat itu mempunyai prestasi yang bagus, untung yang baik, tetapi pembayaran gaji kepada pekerja menjadi kemuskilan. Inilah satu daripada perkara yang besar yang kita hadapi pada hari ini. Kerana setiap kali apabila kita buka mulut bercakap pasal gaji, persepsi majikan sangat negatif. Bukan semua majikan, ada majikan yang kita patut puji kerana mereka mengambil berat dan juga mereka juga mengetahui kesusahan yang dihadapi oleh pekerja. Tetapi majoriti daripada majikan-majikan yang besar, termasuk syarikat GLC, mereka mempunyai satu peraturan. Ya, kalau misal kata dia nak bagi gaji kepada pekerja, seboleh-bolehnya 1% gaji. Kalau dengar 5% gaji, dia tak boleh nak dengar. Orang yang gaji RM1,500, kalau kenaikan tahunan dia bagi sebanyak 5%, banyak mana yang kita ada. Dan pada hari ini kita tuntut kenaikan gaji ini kerana kita lihat bahawasanya harga-harga barang sudah pun meningkat tinggi. Kadang-kadang saya sendiri berpendapat, adakah kita trading dekat Malaysia ni dengan dolar, USD dolar? Tak ada satu jenama yang kurang daripada RM3. RM3 itu sama dengan lebih kurang satu American dollar. Jadi majikan pada hari ini pun kena terbukalah. Lembaga pengarah yang ada pada hari ini pun jangan datang meluluskan cadangan-cadangan, lepas tu mereka jumpa balik 3 bulan sekali. Lembaga pengarah yang ada dalam syarikat-syarikat harus memainkan peranan penting dan harus bertanggungjawab. Mereka tak boleh serahkan kepada CEO. Ada beberapa CEO ni pandai dia manipulasikan jumlah-jumlah tertentu. Jadi kalau lembaga pengarah sendiri boleh mengambil berat, CEO juga boleh angkat berat ataupun grup CEO boleh ambil berat, ketua-ketua bahagian ambil berat, saya fikir kebanyakan pekerja-pekerja akan merasa ataupun terasa mereka diambil berat mengenai kesejahteraan mereka. Jadi gaji ni memang menjadi satu masalah besar. Memang jadi satu masalah besar. Kerana kita lihat pada hari ini, selain daripada harga barang dan lain-lain, keperluan untuk anak-anak sekolah dan sebagainya, makan minum pada hari ini, transportation, shelter yang ada pada hari ini, semua meningkat. Tak ada satu yang turun. Jadi kita kami berharap sangat-sangat kepada majikan, mintalah, cuba bacalah falsafah yang dikatakan Madani tadi itu, sekurang-kurangnya itu akan membuka minda mereka untuk mengetahui. Jadi apabila mendapat satu keuntungan besar, jangan menafikan hak pekerja kerana Allah Ta'ala sentiasa mengetahui apa yang berlaku. That's very important. Okay, baik, terima kasih Datuk Muhammad Syafiee BP Mamal. Datuk Muhammad Syafiee adalah Presiden Majlis Rangkai Kesatuan Sekerja Antarabangsa Malaysia, UNI MLC, dan pastinya jika ada kesempatan, banyak sebenarnya kalau nak disentuh tentang sektor pekerjaan ini, termasuklah sistem persaraan, peluang pekerjaan dan kebergantungan kepada pekerja asing. Nanti jika ada ruang lingkup dalam diskusi yang lain akan kita bincangkan. Terima kasih sekali kepada Datuk. Datuk memberi sedikit pandangan melihat kepada sambutan Hari Pekerja 2023 yang mana pada hari ini mengangkat tema pekerja pemangkin wadah Malaysia. Saya kira itu saja untuk waktu ini. Pantau agenda reformasi. Saya Fauzian. Kita jumpa lagi.